Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita belajar bab 10 kecerunan garis lurus. Okey, apa itu kecerunan? Baik, sekarang kita akan lihat sepintas lalu objektif pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Baik, pertama, memerihal kecuraman dan arah kecondongan. Kedua, menerangkan maksud kecerunan. Dan ketiga, menentukan nilai kecerunan bagi suatu garis lurus. Okay, sekarang cuba perhatikan, kawasan ini adalah di puncak suatu gunung. Okay, kalau tengok kat sini, puncak gunung ni kawasannya berbatu dan pendakiannya sangat mencabar. Okay, kenapa? Sebabnya kawasan di puncak gunung ni sangatlah curam. Tengok kat puncak atas sekalipun ada juga orang yang boleh daki sampai ke muncaknya. Okey. Okay, jadi itu yang kita akan belajar hari ini berkaitan dengan kecerunan. Okay, kecerunan juga kita boleh lihat dalam situasi harian kita. Kita tengok gambaran yang pertama ni. Okay. Nampak tak ada tangga, beratus-ratus anak tangga ni agaknya kat mana ni? Ini adalah tangga di batu cave. Okey, lihat gambar kedua. Kecerunan juga kita boleh lihat daripada struktur jalan raya. Sangat curam ni kan? Kalau naik basikal atau naik motor ni, laju menuju ke alam barzah agaknya. Okey, kita tengok yang ketiga. Ketiga ni eskalator. Okey, kita tengok eskalator pun ada kecerunannya. Okey, dalam gambar rajah yang keempat, kita boleh lihat kecerunan pada tangga dan juga papan gelongsor. Okey, sekarang kita akan mengenali apa itu kecuraman dan arah kecondongan. Okey, kenapa? Sebab kecerunan sangat berkait rapat dengan kecuraman. Apa yang dikatakan sebagai kecuraman? Okey, perhatikan gambar di bawah. Kawasan manakah yang dikatakan sebagai curam dan mengapa? Okey, kita perhatikan, kawasan ini adalah laluan berbasikal yang menaiki dan menuruni bukit. Okey, daripada laluan A kepada B, kita lihat agak mendatar. Dan semakin tinggi pendakian, dia punya pendakian ni semakin sukar. Lihat di kawasan laluan C kepada D adalah sangat curam. Dan apabila dia menuruni bukit pula, sampai ke kawasan E ni, dia turun menjadi sangat laju. Okey, kenapa berlaku keadaan seperti itu? Okey, keadaan ini mungkin berlaku disebabkan oleh kecuraman yang berbeza-beza di setiap laluan. Okay, sekarang kita lihat pula kecuraman pada bahagian tangga dan juga eskalator. Yang manakah paling curam? Okay, kalau kita lihat dekat sini, tangga sudutnya adalah 30 darjah. Manakala di eskalator sudutnya adalah 45 darjah. Jadi, yang mana yang lebih curam? Okay, jadi sebenarnya eskalator adalah lebih curam berbanding tangga. Okay, semakin besar nilai sudut, maka semakin besar juga nilai kecerunan. Okay, jadi bermaksud kawasan eskalator ini adalah lebih curam. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini, semakin besar nilai kecerunan, maka semakin curam garis lurus itu. Okay, bermaksud dekat sini, jika ada suatu garis, nilai kecerunan semakin besar apabila garisan itu semakin curam. Okay, kalau kita bandingkan garis A dan garis B adalah lebih curam berbanding garis A. Maka kecerunan pada garis B adalah lebih besar daripada kecerunan dari garis A.
Kedua, arah kecondongan. Kalau arah kecondongan ke kanan, maka nilai kecerunan adalah positif. Jika arah kecondongan ke kiri, nilai kecerunan adalah negatif. Bagaimana kita lihat arah kecondongan? Arah kecondongan kita boleh lihat ke kanan sebagai, manakala ke kiri macam ni. Ini ke kanan, ini ke kiri. Nilai kecerunan untuk ke arah ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Sekarang kita nak buat kesimpulan tentang kecerunan. Kita perhatikan gambar rajah ni. Kanak-kanak yang sedang bermain gelungsur. Bagaimana kita nak menghitung kecerunan? Caranya kita dapatkan jarak bentukkan segitiga. Kemudian kita tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk daripada sudut kecerunan tadi. Jadi di sini jarak mencancang adalah 2 meter. Manakala jarak mengufuk adalah 3 meter. Jarak mencancang ini jarak yang menegak. Ini jarak yang melintang. Maka kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Ini adalah rumus untuk kecerunan mengikut keadaan. Kita lihat yang pertama, jika diberi suatu garis, kita nak menentukan kecerunannya adalah dengan cara membentuk segitiga bersudut tegak. Kemudian kita dapatkan jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Maka kecerunannya adalah jarak mencancang per jarak mengufuk. Jika diberi 2 titik koordinat, maksudnya kita menentukan kecerunan pada suatu garis di sata kartes. Jadi kita labelkan suatu titik sebagai X1, Y1 dan satu titik lagi sebagai X2, Y2. Maka kecerunannya adalah Y2 tolak Y1 bermaksud jarak mencancang. Dan per X2 tolak X1 adalah jarak mengufuk. Untuk situasi ketiga, diberi suatu garisan pada sata kartes yang mana garisan ini memotong paksi X dan paksi Y. Maka kecerunan adalah negatif pintasan Y per pintasan X. Pintasan Y adalah garis itu memotong pada paksi Y. Dan pintasan X adalah apabila garis itu memotong pada paksi X. Jadi dalam situasi ini, kita letakkan nilai negatif, pintasan Y-nya adalah 5. Pintasan X adalah 5, maka nilainya adalah negatif 1. Seterusnya, cikgu nak buat kesimpulan tentang nilai kecerunan. Nilai kecerunan boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi sifar dan juga tidak tertakrif bergantung kepada bentuk garisan dan juga arah kecondongan. Jika garis lurus itu condong ke kanan, maka kita akan dapat nilai kecerunan positif. Jika garis itu condong ke kiri, kita akan dapat nilai kecerunannya adalah negatif. Dan jika garis itu membentuk garis lurus mencancang, maka nilai kecerunan adalah tidak tertakrif. Atau kita boleh wakilkan dengan simbol infinity.
Dan apabila kecurunan garis itu adalah garis lurus mengufuk, maka nilai kecurunannya adalah sifar. Okey, jadi muka yang menyeramkan ni, itu adalah cara paling mudah untuk awak ingat nilai-nilai kecerunan. Tengok kening ni, kening terangkat ni dan kening menurun ni. Okey, positif dan negatif. Hidung ini maksudnya, ni lubang hidung ni maksudnya kecurunan tidak tertakrif. Okey, dan ini mulut yang tak berapa nak senyum ni. Okey, pipinya bulat-bulat ni. Okey, itu maksudnya kecurunannya adalah sifar. Baik, itu saja penerangan cikgu untuk hari ini. Jadi cikgu harap semua orang dah faham tentang kecuraman, arah kecondongan dan juga kecerunan. Terima kasih dan Assalamualaikum.